سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa sebagai kita adab menuntut ilmu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Alhamdulillah. Kita dah belajar pun berkaitan kufur. Hari ini Ustaz akan ajar kufur. Untuk pembelajaran sebelum ini, kita dah belajar berkaitan dengan maksud kufur, dalil kufur, hukum kufur dan bahagian kufur. Jadi hari ini Ustaz nak ajar apakah kesan kalau kita menjadi kufur. Apakah kesan kufur? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar macam mana kita nak menjauhi, cara mengatasi dan kita mengelakkan daripada kita ni terjebak dalam kufur. Okay, itulah dua perkara kita akan belajar pada hari ini. Sebelum tu, kita akan belajar kesan kufur. Okey, sebelum kita tahu apa kesan kufur, Ustaz akan tayangkan satu video deklamasi sajak. Ustaz nak kamu semua tengok video ni dan kamu cuba perhatikan dan dengar betul-betul. Dan keluarkan apakah kesan kufur yang ada dalam petikan sajak yang Ustaz tayang video nanti. Okey, jadi Ustaz nak kamu semua tengok dan perhatikan betul-betul. Kesan kufur telah termaktub di dalam Al-Quran. Satu dosa yang sangat besar justru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Okey, Alhamdulillah kamu semua dah tengok video tu. Jadi Ustaz nak kamu semua cuba beritahu Ustaz, apa kesan kufur yang ada dalam sajak tersebut. Okey, mendapat dosa lagi, mendapat azab. Okey lagi. Okey, bagus. Yang jawab tu bagus. Okey, jadi antara kesan kufur yang ada dalam sajak tersebut yang Ustaz boleh keluarkan adalah yang pertama, mendapat dosa besar. Okey, ada kawan kamu jadi jawab dosa besar. Betul? Kufur adalah salah satu dosa besar. Dosa besar yang sangat-sangat bahaya. Kerana ialah satu dosa yang besar. Apabila dosa besar, kesan kedua adalah kita akan mendapat azab. Kita akan mendapat azab dan siksa yang sangat pedih daripada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya keberkatan dan rahmat akan hilang. Iaitu hilang rahmat dan keberkatan. Maknanya kita takkan dapat keberkatan daripada Allah SWT.
sebab kita telah melakukan perkara yang salah, iaitu kufur. Yang keempat, kesan yang keempat adalah hati kita tidak akan tenang. Maksudnya hati kita akan gelisah. Hati kita tak akan tenang. Ada je benda kita tidak senang diri ataupun tak duduk diam, macam gelisah, rasa macam takut. Yang terakhir adalah dapat merosakkan iman di hati. Iman kita akan lama-lama boleh jadi rosak. Lama-lama boleh jadi rosak sebab kita dah tersesat. Makin jauh makin tersesat. Kan hukum kufur adalah sesat. Jadi bila kita dah makin jauh makin sesat, iman kita makin kurang dan mudah rosak. Jadi itu adalah kesan. Seterusnya, kita akan pergi kepada tindakan mengelakkan perbuatan yang boleh membawa kepada kufur. Apakah cara dan tindakan yang boleh membawa kita untuk supaya tidak kita menjadi kufur? Apakah tindakan bagi mengatasi perkara yang boleh menghalang kita daripada kufur? Yang pertama adalah kita perlulah menjaga amal dan ibadat kita. Seperti solat, puasa, zakat dan bersedekah. Iaitu pelbagai amalan kebajikan perkara yang baik. Solat dia waktu, solat berjemaah, bersedekah dan sebagainya. Yang kedua, kita perlulah sentiasa menuntut ilmu agama. Sebab bila orang yang tak menuntut ilmu ni, dia mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang belum tentu betul atau salah. Dia mudah sesat lah maksudnya. Dia tak belajar ilmu banyak-banyak, dia dengar je benda tu sekali apa yang orang cakap, dia terus percaya. Jadi, dia mudah tersesat kerana dia tidak menimba ilmu yang bermanfaat dan lebih. Maknanya, ilmu dia kurang. Jadi, perlulah menambah ilmu, pengetahuan dengan lebih supaya kita tidak tersesat dalam perbuatan kufur. Yang ketiga adalah kita perlu mengawal diri dan hawa nafsu serta muhasabah. Kita perlu kawal diri kita. Contoh, kita bermuhasabah, kita berzikir, berselawat supaya kita dapat terhindar daripada perkara-perkara yang buruk ataupun perkara-perkara yang kufur. Yang terakhir adalah sentiasalah berdoa kepada Allah supaya kita ditetapkan dan dikuatkan iman, supaya kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang sesat dan negatif. Ada salah satu doa yang kita boleh baca selepas solat, biasa orang akan baca, iaitu Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahim. Boleh amalkan dalam solat ataupun selepas solat. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kesan kufur dan tindakan cara menjauhi daripada perkara yang boleh bawa kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.